Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Pak Acara Majlis yang berusaha, Cikgu Muhammad Fauzi bin Abdullah, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung Kulim, Cikgu Marsita binti Muhammad, Penolong Kanan Pentadbiran, Ustaz Hasan bin Abdul Haq, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Nur Aini binti Haji Mat Daud, Penolong Kanan Co-Curriculum, yang dimuhati Tuan Haji Zaidi bin Zainun, pemangku yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung Kulim, guru-guru kanan, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dirahimkan sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayah serta keizinannya kita dapat bersama-sama berhimpun pada hari ini untuk meraihkan kejayaan khususnya pelajar-pelajar yang cemerlang dalam pencapaian akademik mereka. Alhamdulillah, kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jawatankuasa Ihtifal Takrim Al-Mutafawwiqin Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung, khasnya kepada Cikgu Muhammad Fauzi kerana menjemput saya untuk merasmikan ihtifal ataupun program Takrim Al-Mutafawwiqin ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung pada kali ini dengan cara online ataupun secara maya. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah kerana berjaya mengadakan program ini sebagai satu program tahunan demi menghargai kejayaan dan pencapaian murid dan guru dalam bidang akademik. Syabas juga saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar serta para ibu bapa yang begitu komited bagi meningkatkan kecemerlangan pada masa hadapan. Para guru, ibu bapa dan pelajar yang saya hormati sekalian, sesungguhnya tabiat insan suka dipuji, terutamanya bila seseorang itu telah melakukan kebaikan. Sebab itu kita disuruh berterima kasih kepada orang yang berbudi kepada kita. Sikap ini akan memberi motivasi lagi agar orang sentiasa hendak melakukan kebaikan. Syariat Islam juga sentiasa memberi motivasi kepada kita dengan menjanjikan kebaikan seperti pahala dan menjanjikan juga perkara-perkara yang menakutkan supaya kita tidak melakukan kejahatan seperti dosa. Banyak perkara-perkara kebaikan yang dijanjikan dalam syariat kita seperti syurga, mengampun dosa dan sebagainya. Dalam syariat Islam, kalau kita lihat, di antaranya dijanjikan pahala yang berganda-ganda seperti malam Lailatul Qadar. Begitu juga dijanjikan kita akan mendapat kasih sayang dan juga keampunan daripada Allah apabila kita mentaati, mengasihi dan mengikuti junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut, berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, kalau kamu kasih kepada Allah, maka ikutlah aku, maka Allah akan kasih kepada kamu dan Allah akan mengampun dosa-dosa kamu. Jadi ini di antara motivasi-motivasi yang terdapat dalam syariat, di mana ini adalah
satu motivasi kepada manusia yang bersifat memang suka dipuji, suka mendapat penghargaan. Jadi ini adalah satu fitrah ataupun tabiat yang baik, seperti bersedekah misalnya. Siapa yang rajin bersedekah, para malaikat di antara dia pagi-pagi, awal pagi lagi malaikat dah minta kepada Allah, kepada orang yang rajin bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah kau berilah kepada orang yang rajin bersedekah ini sebagai ganti yang lebih baik. Solat jamaah, di mana orang yang sembahyang jamaah ni dijanjikan mendapat pahala berganda daripada seorang yang sembahyang seorang diri dan sebagainya. Dan orang-orang yang suka menolong orang kan, dijanjikan dengan akan diberi kemudahan, akan mendapat kemudahan di akhirat esok dengan Allah membantu dia dan sebagainya. Jadi ini beberapa bentuk motivasi dan banyak lagi motivasi-motivasi dalam syariat kita. Maka apa yang saya nak katakan di sini, bahawa sambutan yang seperti ini amat positif. Sambutan memberi penghargaan pada pelajar-pelajar dengan kejayaan yang cemerlang. Begitu juga kepada guru-guru dan juga termasuk ibu bapa yang berkorban, berjuang, bersabar di atas karenah-karenah anak-anak pelajar dan sebagainya. Ini sebagai satu penghargaan supaya mereka lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan ini, melahirkan insan-insan yang berkualiti demi agama bangsa kita dan negara kita di hari hadapan. Jadi maka ihtifal ini seharusnya diadakan bagi memberi semangat pada semua peringkat yang terlibat dalam menempa kejayaan yang cemerlang ini. Sudah pasti kegembiraan ini dapat dilihatlah daripada raut wajah para guru, pelajar-pelajar dan ibu bapa pada hari ini. Kita dapat lihat daripada raut wajah mereka dan juga daripada senyuman yang diukirkan. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang dikurniakan ini. Tuan-tuan, para guru dan ibu bapa yang saya hormati sekalian, kesempatan ini juga saya ingin mengulangi peringatan yang selalu diperingatkan, agar kita sentiasa mengikhlaskan niat kita kepada Allah dan sentiasa memperbaharui niat ikhlas sepanjang masa dalam mendidik anak-anak pelajar kita. Kita sewajarnya mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah, iaitu dengan sentiasa berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar anak-anak pelajar kita, sama ada mereka masih di bawah tangan ataupun kawalan kita, ataupun yang telah keluar daripada kawalan kita, yang telah keluar daripada sekolah kita, agar menjadi manusia yang berjasa dan memberi manfaat kepada manusia yang lain di mana saja mereka berada. Kita, walaupun dia belum berjaya cemerlang semasa di bawah kita, kita berusaha tanam dalam diri kita agar sayangkan mereka dunia dan akhirat. Kebaikan dan manfaat mereka kepada manusia yang lain adalah memberi pemberat, menjadi pemberat mizan kita di akhirat, serta memberi laluan mudah kepada kita untuk kita masuk ke syurga, insya-Allah. Kerana semua itu merupakan pahala berterusan yang mengalir ke dalam akaun kita. Walaupun kita sudah tidak bernafas ataupun kita telah meninggal dunia, tapi dengan sebab anak-anak pelajar kita menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain, maka kita akan mendapat manfaat itu, iaitu dengan mendapat pahala yang berterusan. Ini yang kita harapkan. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah supaya pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Walaupun kita telah pun meninggal dunia ataupun kita telah tidak bernafas lagi,
dengan adanya spirit ataupun semangat yang begini, ianya akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi guru yang kebal, guru yang ada jati diri, guru yang tahan lasak apabila mendepani apa saja cabaran dan halangan yang dia hadapi. Guru akan menjadi guru yang tidak ada keluh kesah apabila kebaikannya tidak dipuji. Apabila ada niat ikhlas kerana Allah, mengharapkan supaya pelajar-pelajar ini menjadi manfaat kepadanya di akhirat nanti, maka guru ini tidak menjadi gundah gulana apabila kecemerlangan guru tersebut tidak diberi penghargaan. Apabila kecemerlangan mereka, kebaikan mereka, jasa mereka tidak mendapat pangkat ataupun dibalas dengan pangkat atau pingat. Guru sentiasa yang akan menjadi guru yang bersemangat dalam apa jua keadaan yang dihadapinya. Inilah rahsia kejayaan yang sebenarnya yang dilalui oleh tokoh-tokoh ilmuwan silam. Mereka memperjuangkan suatu perkara yang boleh memberi manfaat kepada mereka di akhirat nanti ataupun setelah mereka meninggal dunia. Maka guru-guru perlu tanamkan kasih sayang yang datang daripada hati kecil mereka. Sayang kepada pelajar-pelajar mereka. Walaupun bukan setakat pelajar yang berada di bawah jagaan mereka pada hari ini saja, malah pelajar-pelajar mereka yang telah keluar daripada mereka, guru-guru sentiasa mendoakan supaya mereka menjadi manusia yang cemerlang, yang boleh memberi manfaat kepada mereka, ataupun pelajar-pelajar tersebut boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sebenarnya inilah rahsia kejayaan yang dilalui oleh pembesar-pembesar ataupun tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang dulu. Maka saya harap supaya guru tunjuklah kegembiraan ini, peluklah pelajar-pelajar mereka ataupun tunjukkanlah kegembiraan kita dengan cara yang sesuai sebagai berterima kasih kepada mereka, kepada pelajar-pelajar kita, di mana mereka menjadi sebab untuk kita mendapat laluan mudah ke syurga. Paling malang apabila menjadi guru yang membenci pelajarnya. Ini satu perkara yang sangat-sangat kita perlu elak diri kita, supaya kita tidak menjadi seorang guru yang membenci pelajarnya kerana pelajarnya nakal ataupun pelajarnya tercorot dalam pencapaian akademik dan sebagainya. Jadi bertambah malanglah lagi apabila kalau kebencian itu berterusan, walaupun pelajar itu telah menempah kejayaan yang cemerlang setelah ianya telah berubah di peringkat lain, bukan di peringkat sekolah kita, tapi di peringkat lain setelah keluar daripada sekolah kita. Jadi perkara ini, tuan-tuan, saya sengaja sebut benda ini sebab benda ini berlaku apabila pelajar itu nakal, apabila pelajar itu tidak cemerlang ataupun tercorot dalam akademik, maka dia dibenci oleh gurunya. Tapi gurunya tidak mengetahui bahawa suatu masa depan di peringkat yang lain, pelajar yang nakal dahulu ataupun yang tercorot di bidang pencapaian akademik dahulu menjadi pelajar ataupun menjadi seorang yang sangat manfaat kepada manusia yang lain. Baik itu, saya harap supaya jangan ada dalam diri kita sekelumit rasa benci kepada pelajar dengan sikap, dengan cecorotnya ataupun nakalnya mereka. Kita sering berdoa, sentiasa berdoa supaya mereka berada dalam penjagaan Allah, supaya mereka menjadi manusia yang manfaat. Apabila mereka menjadi manusia manfaat, maka kita akan turut mendapat manfaat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab mereka. Jadi guru sepatutnya gembira dengan kejayaan muridnya tanpa mengira siapa mereka dan bagaimana mereka menempa kejayaan, sama ada dengan tangan kita
ataupun dengan tangan siapa saja. Yang penting mereka menjadi manusia yang berguna kepada agama, negara dan bangsa kita. Jadi saya harap supaya guru-guru dapat mengikhlaskan niat kerana Allah dan dapat mentajdidkan, memperbaharui niat kita dari masa ke semasa. Kita sering berdoa kepada mereka, nak mengajar mereka, nak masuk kelas. Sebelum masuk kelas kita doa. Selepas mengajar mereka, memberi ilmu kepada mereka, kita keluar daripada kelas, kita berdoa. Siang malam kita berdoa kepada mereka. Dan kita berusaha bersungguh-sungguh demi kebaikan pelajar dan demi keuntungan dan kebaikan kita juga di akhirat itu. Kita bimbang ada pelajar kita yang kadang-kadang cemerlang semasa di bawah tangan kita, tapi di peringkat yang lain pelajar itu hilang fokus dan dia tidak menjadi manusia yang cemerlang, malah menjadi manusia yang menjadi masalah kepada manusia yang lain. Maka yang ruginya bukan setakat pelajar itu saja, tapi kita juga sebagai guru, kerana pelajar kita itu tidak menjadi sebab untuk kita dapat pahala berterusan. Jadi ini akan merugikan kita dan merugikan semua pihak. Kita, ibu bapa, pelajar itu sendiri dan juga negara. Jadi para pelajar, tuan-tuan, ibu bapa yang saya sayangi sekalian, kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucap tahniah di atas kejayaan yang cemerlang kepada pelajar-pelajar yang mendapat cemerlang pada tahun ini. Syukur kepada Allah kerana dialah yang memberi kepahaman dengan ilmu yang kita belajar. Allah yang bagi faham, Allah yang memberi ilham kepada kita, yang memberi idea kepada kita. Allah lah yang bagi kita ingat apa yang kita belajar, dan Allah yang bagi bantuan dia untuk kita menjawab soalan-soalan yang ditanya. Dan Allah juga memberi kesihatan pada kita. Kita dapat belajar dengan baik, dapat menjawab soalan, dapat memasuki peperiksaan kesihatan dan sebagainya. Itu semuanya datang daripada Allah dan sebagainya, sehingga kita boleh mencapai kejayaan yang cemerlang serta boleh menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi secara rasmi, insya-Allah. Walau bagaimanapun kita kena ingat bahawa hidup kita ini berfasa, di mana kita bermula daripada janin dalam perut ibu kita, kemudian kita jadi kanak-kanak apabila dilahirkan, kemudian kita menjadi orang dewasa, kemudian kita jadi orang tua, kemudian kita mati, kemudian kita masuk dalam alam barzakh, kemudian kita akan pergi ke padang mahsyar, dibangkitkan daripada kubur. Seterusnya kita akan ditentukan oleh Allah ke syurga atau ke neraka. Ini beberapa fasa yang kita mesti sedari bahawa ini adalah laluan yang kita mesti lalui oleh semua manusia. Daripada janin, daripada kita jadi bayi duduk dalam perut mak kita, kemudian kita dilahirkan jadi kanak-kanak. Di peringkat kanak-kanak tu kita ada peringkat-peringkat lain. Kita ada sekolah rendah, kemudian kita naik sekolah menengah, kemudian kita pergi ke universiti, pengajian yang lebih tinggi, master, PhD dan sebagainya. Kemudian apabila selepas kita mengaji secara rasmi, formal, kita akan masuk fasa mencari pekerjaan. Kita dah dewasa, kita masuk dalam bidang pekerjaan. Kemudian lepas pada tu kita akan masuk alam perkahwinan. Kemudian kita dapat anak, kemudian kita dapat menantu, kemudian kita dapat cucu, kemudian kita jadi tua, kemudian kita nak mati. Selepas mati kita akan berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh, itu alam kubur. Jadi kita jadi pelajar-pelajar sekalian, sekarang ni masih berada di fasa yang kanak-kanak ataupun dewasa lah. Jadi kita perlu ingat bahawa perjalanan kita ini masih panjang.
dan perlu saya bagi peringatan bahawa mungkin seseorang itu cemerlang di awal tapi di akhirnya gagal. Mungkin gagal awal, mungkin ada kawan-kawan kita yang gagal awal tapi di akhirnya cemerlang. Ini yang perlu kita beringat dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa cemerlang dalam semua fasa, sehinggalah kita dikembalikan kepada Allah. Allah memanggil kita, menjemput kita untuk kembali kepadanya. Kita dalam husnul khatimah, iaitu dalam keadaan cemerlang menjadi hamba Allah. Apa yang penting yang saya nak sampaikan, bahawa kita kena tanamkan dalam hati kita bahawa kita juga mahu orang lain berjaya sama atau lebih dari kita. Jadi ini sikap yang sangat baik kepada pelajar-pelajar yang cemerlang, supaya kita tanamkan dalam diri kita, kita juga mahu orang lain berjaya sama dengan kita ataupun lebih daripada kita. Sikap ini akan mendidik kita menjadi manusia yang tidak sombong, menjadi manusia yang berakhlak mulia, dan akan mendapat keberkatan dan juga bantuan daripada Allah. Malah kita akan cemerlang sepanjang masa kalau kita ada sikap yang macam ni, iaitu kita suka kebaikan kepada diri kita dan juga kepada orang lain, dan ataupun orang lain lebih baik daripada kita pun kita suka. Jadi cemerlang dalam akademik, dan juga kita jadi dapat mencapai kecemerlangan sama ada dalam akademik dan juga dalam pergaulan, terutamanya dalam fasa kita bekerja nanti ataupun semasa kita berada di masyarakat yang lebih besar nanti. Sebab apa yang saya ada perhati, kadang-kadang seorang itu cemerlang dalam akademik, tapi dalam kerja dia tak cemerlang dalam pergaulan. Di peringkat bekerja, dia jadi masalah dalam organisasi dan sebagainya. Dia tak boleh ditegur apabila dia cepat berlenting, dia tak pandai bergaul. Kita bimbang dengan dunia hari ini yang kita melihat ramai kanak-kanak ataupun belia-belia kita yang masih muda, yang kita tengok dengan tidak mengambil kisah seperti mana masyarakat lama dulu, yang sangat sensitif dengan senyuman, dengan pandangan, dengan body language apabila kita bergaul dengan orang. Semuanya asyik dengan handphone dan sebagainya. Jadi saya bimbang perkara ini, so saya sebut perkara ini supaya ianya menjadi peringatan sepanjang hidup kita, supaya kita jadi manusia yang cemerlang, bukan dalam bidang akademik semata-mata, tapi dalam bidang pergaulan masyarakat yang lebih luas nanti. Seterusnya, kepada pelajar-pelajar yang belum mencapai kejayaan cemerlang, kita kena faham tidak semestinya kita tidak berjaya dalam akademik hari ini bermakna kita gagal dalam hidup. Tak semestinya macam tu. Dan tak semestinya kita gagal hari ini bermakna kita gagal selama-lamanya. Sebab pengalaman saya lah, saya perhati ramai kawan-kawan dulu yang akademiknya tercorat, tetapi apabila kita balik daripada mengaji dan sebagainya, kita tengok hidup mereka berbeza dengan semasa mereka mengaji. Jadi ini kena faham, tak mestinya kita gagal dalam akademik, tak mestinya kita gagal tak lulus dalam peperiksaan, maknanya kita gagal dalam hidup kita. Sebab pengajian kita ini adalah pengajian cara formal, cara rasmi. Keputusan yang cemerlang dalam pengajian dalam rasmi ini sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk belajar di peringkat yang lebih tinggi secara formal. Itu saja yang kita dapat. Tapi tak semestinya kita tidak boleh melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi bermakna kita gagal dalam hidup kita. Sebenarnya ada banyak lagi jalan untuk berjaya dalam hidup. Jadi pelajar-pelajar yang belum mencapai kecemerlangan dalam akademik hari ini kena faham, tak semestinya
kita gagal hari ini bermakna kita gagal selama-lamanya. Di mana saya pernah terjumpa dulu masa saya belajar, dan saya masa tu gagal, dan saya pernah lalui kehidupan tak pernah cemerlang dalam akademik, daripada peringkat sekolah rendah, menengah, tak pernah cemerlang pada suatu masa dulu. Tapi saya terjumpa satu kata-kata, satu ibarat yang memberi motivasi kepada saya ketika berada dalam persekolahan dulu, iaitu satu kata-kata yang saya jumpa, kalau tak silap saya, dalam diary orang tua saya, iaitu apabila kegagalan telah menjelma, itu menandakan hari kejayaan sudah hampir tiba. Jadi ini satu kata-kata yang memberi semangat pada saya, sehingga saya berubah daripada tidak cemerlang dalam akademik, maka saya berubah menjadi orang yang boleh cemerlang dalam akademik. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan, perempuan, anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, jadi saya lalui kehidupan ini tak pernah cemerlang daripada rendah. Kalau tengok dalam laporan kemajuan, buku laporan kemajuan tu, semuanya merah. Kemudian saya boleh masuk Maktab Mahmud, belajar di Maktab Mahmud. Begitu juga di peringkat awal, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tak cemerlang. Walaupun mengaji sekolah Arab, tetapi bahasa Arab saya gagal, fail dalam bahasa Arab. Kalau masa tu SPM 9, saya tak tahu apa langsung bahasa Arab, sebab saya tak bersungguh mengaji. Saya segan baca buku dan sebagainya, sebab kawan-kawan banyaklah, di antara ada Ustaz Hasan, satu batch dengan saya lah, dia kenal saya lah. Saya ni kerja main bola kalau main bola saya lah nombor 1, tapi guru-guru tak melihat dari sudut kurikulum tu. Guru-guru lihat pencapaian dari segi akademik. Kalau nak bincang bab pelajaran tu, maka orang tak tengok kita lah. Orang letak kita di belakang lah. Orang tak tengok kita, ataupun orang tengok juga tapi tengok sebelah mata macam tu saja. Jadi apabila sampai satu saat, iaitu SPM, saya gagal dan saya tak boleh masuk universiti. Walaupun ada cita-cita juga nak masuk universiti dan sebagainya, tapi nak masuk macam mana, pencapaian akademik yang tak memuaskan, jadi tak boleh masuk. Maka apabila saya jumpa ibarat ataupun ayat yang saya baca, yang saya sebut tadi ni, maka ini memberi satu motivasi pada saya untuk membuat perubahan 360 darjah pusingan yang saya buat. Daripada rajin main bola, saya tak main langsung, dan rajin berjalan sana sini, saya tinggal semua benda tu. Saya mengikut jalan, saya mengambil contoh bagaimana orang berjaya, maka saya ikut jalan orang yang berjaya. Maka saya rajin baca buku, saya rajin baca Quran. Di antara orang yang memberi semangat, motivasi pada saya adalah pengetua sekolah itu sendiri, di mana tingkatan 6 itu saya rasa untuk pergi belajar di Egypt, di Mesir. Maka saya tanya kepada orang-orang yang senior daripada saya, bolehkah saya ni pergi Mesir? Tapi jawapan yang saya dapat tu amat menghampakan saya lah, menghampakan saya. Sebab kata, macam mana kamu nak pergi? Orang lain yang rajin mengaji pun tak lulus, tambahlah kamu. Itu jawapan yang saya dapat daripada orang-orang senior saya. Tapi alhamdulillah, mudir rusak pada masa tu, iaitu Ustaz Bakar Kasim, dialah yang bagi motivasi. Dia kata boleh berjaya. Saya tanya dia, saya tak boleh bahasa Arab, saya tak faham bahasa Arab. Dia kata bahasa Arab mudah saja. Saya tanya nak buat macam mana? Dia kata tiap-tiap hari baca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran. Lepas tu saya pun tanpa berfikir secara detail, secara halusi, saya terus praktik apa yang dia
dia bagi motivasi pada saya. Jadi start pada tu, tiap-tiap waktu semayang 5 waktu, tiap-tiap kali semayang, lepas semayang saya baca Quran. Akhirnya maka saya baru tahu bahawa dengan membaca Quran itu Allah memberi kelapangan dalam hati kita. Allah buka hijab, Allah bagi kita nampak apa yang kita nak cari. Jadi itu tuan-tuan, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Jadi maknanya kita kena ada perubahan. Saya pernah dibuang rumah sewa dan sebagainya sebab tuan rumah tak sabar dengan saya dah, dengan cara dan orang takkan bincang dengan kita mengenai pelajaran. Jadi itu semua kita hadapi benda tu, dan semua itu tidak melemahkan semangat kita, bahkan kita jadikan itu sebagai satu cabaran pada kita untuk buktikan kepada diri kita, daripada ibu bapa, hadiah pada guru-guru dan juga pada kawan-kawan. Akhirnya kita berubah, kita menjadi manusia yang tuan-tuan nampak hari ini, yang kita juga boleh cemerlang. Jadi tuan-tuan, perempuan, guru dan pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, saya rasa hanya sekadar ini sajalah ucapan saya. Saya mohon maaf dan seandainya dalam ucapan saya ini ada perkataan-perkataan yang mungkin tidak menyenangkan, yang saya tidak sengajakan. Terima kasih banyak di atas jemputan dan memberi ruang kepada saya untuk berucap secara maya pada hari ini. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada para pelajar yang akan menerima hadiah nanti atas pencapaian mereka, dan diharapkan pencapaian cemerlang tersebut tidak berakhir di sini sahaja. Semoga anugerah ini menjadi penyuntik semangat kepada semua pelajar dan guru-guru untuk terus berusaha dan memberikan sumbangan yang terbaik dalam melonjakkan kecemerlangan sekolah dan pendidikan negara, serta mencapai kesimpulan hidup kita di atas dunia ini ialah untuk besarkan Allah dan taat perintahnya di mana saja kita berada. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan ihtifal takrim al-mutafawwiqin Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.